kita akan sambung itu pasal belanja, iaitu belanja prabayar pula. Sebelum ni saya terang belanja yang belum bayar. So bila kita sebut prabayar, kalau saya sebutlah belanja prabayar, kita akan kata tolak. Betul? Bila kita tolak, maksudnya kita tolak yang akhir tahun. Kita akan tambah prabayar awal. So analisis belanja yang seterusnya ialah belanja sebenar sama dengan belanja yang dibayar tolak belanja prabayar akhir tambah belanja prabayar awal. Okey. So contoh 11 kita tengok menghitung belanja, mengambil kira belanja prabayar. Ini yang maklumat yang daripada perniagaan Jamalulai. Insurans prabayar 1 Januari 2017. Bila disebut 1 Januari itu kita namakan prabayar awal. Insurans prabayar awal 400. Maksudnya ada yang dah awal dibayar 400 dari tahun 2016, ada dah yang prabayar untuk tahun 2017. Maksudnya itu adalah kisah kita lah untuk tahun 2017 400, cuma dibayar dalam tahun 2016. Insurans prabayar akhir pula. Bila akhir tahun ada yang bayar awal, maknanya itu untuk tahun 2018, iaitu sebanyak 800. Insurans yang dibayar sepanjang tahun 4,000. Macam mana tu? Jadi 31 Disember kita namakan ia insurans prabayar akhir. Jadi insurans prabayar akhir kita akan tolak. Kita akan campur insurans prabayar awal 400. Macam mana nak buat akaun dia? Insurans prabayar sifat dia aset. Jadi baki BB 1 Januari 400. Lepas tu ada lagi yang prabayar, betul? Tulis pula insurans, ada lagi yang prabayar 800. Jadi insurans sekarang yang 1 Januari 400, baki yang akhir dia 800. Maksudnya akhir itu adalah 800 itu adalah insurans prabayar akhir. Okey, kita buka akaun insurans. Buka akaun insurans yang pastinya ada insurans yang prabayar awal. Awal-awal dah ada orang bayar 400. So kita tekan letak belah debit lah, sebab itu insurans prabayar awal. Kita akan tambah. Okey, tambah pula dengan bank 4,000. Apa bank 4,000 ni? Insurans yang kita bayar sepanjang tahun tu. Tolak pula insurans prabayar akhir 800. Kita akan duduk belah kredit lah. Dan yang sebenar-benarnya yang kita bayar untuk tahun 2017 ialah 3,600. 3,600 ini yang kita akan letak dalam akaun untung rugi sebagai insurans kita. Boleh terima? Okey, ini insurans prabayar. Okey, next. Belanja dah settle. Hasil pun ada juga. Macam mana kita nak kira hasil sebenar? Hasil sebenar ialah hasil yang kita terima tolak hasil belum terperoleh akhir. Bila kita pun sebut terperoleh, kita akan tolak. Belum terperoleh kita akan tolak. Maknanya itu kita tolak yang akhir. Kita tambah hasil belum terperoleh awal. Okey. Sewa belum terperoleh awal kita ada 480. Sewa belum terperoleh akhir kita ada 690. Sewa yang kita terima sepanjang tahun tu, ingatkan cukup dah 730. Rupanya ada yang belum terperoleh awal, belum terperoleh akhir. Jadi apa yang perlu kita buat? Belum terperoleh akhir kita akan tolak. Kita akan campur belum terperoleh awal. So kita bukalah akaun sewa belum terperoleh. Apa sifat sewa belum terperoleh? Sifatnya liability. Kita baki BB dia 480. Okey, belah kredit lah ya, sebab dia bersifat liability. Lepas tu ada lagi sewa belum terperoleh dia 690. Kita pun buka ni, kita akan debitkan sewa diterima 480. HB-nya untuk sewa belum terperoleh akhir ialah 690. Kita pun buka akaun sewa diterima. Bila sebut akaun sewa diterima, dia adalah hasil. Betul. Bila hasil, banknya akan duduk belah kredit. Sebab apa? Sebab dalam akaun bank kita terima, duit akan masuk. So dalam akaun sewa diterima akan duduk belah kredit. Awal-awal belum terperoleh awal 480. Kita letak belah kredit juga sebab sifat dia tambah. Hasil belum terperoleh akhir kita akan letak belah
belah debit sebab sifat dia tolak. So yang sebenar-benarnya hasil kita untuk sewa diterima hanyalah 520 sahaja. Ini yang kita akan letakkan dekat hasil kita dalam akaun untung rugi. Okey. Next, sama juga. Ada juga analisa yang belum terima akhir. Okey. Bila kita sebut hasil belum terima, kita akan tambah. Yang kita tambah itu adalah yang akhir. Yang kita tolak itu akan ada yang awal. So ini dia. Komisen belum terima awal 240. Komisen yang belum terima akhir 160. Komisen yang diterima sepanjang 605 tahun itu adalah 650. Komisen yang belum terima awal ini, komisen belum terima awal tahun ada dah orang kata komisen belum terima. Maknanya komisen ini dari tahun 2016. Sebab tu kita kena tolak, bukan kaitan dengan 2017. So kita tambah. Okey. So kita tambah dengan komisen belum terima 31 Disember. Maksudnya yang ini adalah hak milik 2017 lagi, tapi belum terima. Sebab tu kita kena tambah. Buka macam biasa. Okey, akaun belum terima, komisen belum terima, dia sifat dia aset. Aset baki bibinya 240. Ada lagi belum terima 160. Okey, yang 1 Januari nanti akan ada 240 di sini. Akhirnya kita akan tuntut 160. Sama juga kita akan buka akaun komisen diterima. Akaun komisen diterima sifatnya dia sifat hasil. Hasil banknya akan duduk yang kita terima sepanjang tahun itu, kita akan anggap sebagai bank, dah masuk dah dalam bank. So bank dah debit. Dalam akaun komisen diterima akan kredit 650. Komisen belum terima akhir, kita akan tambah. Duduk belah yang samalah, belah kredit. Okey, tolak komisen belum terima awal 240 belah debit. Akhirnya inilah komisen diterima yang sebenar-benarnya untuk tahun 2017. Hanya 570 sahaja. Ini yang akan dipindahkan sebagai hasil kita dalam akaun untung rugi. Okey. Jadi penyediaan akaun perdagangan dan untung rugi dalam penyata kedudukan kewangan boleh dibuatlah. Sebab kaedah analisis ni kita dah cari jumlah jualan sebenar, jumlah belian sebenar, hasil sebenar dan belanja yang sebenar. Ini penyediaan akaun perdagangan untung rugi dapat dibuat, dan juga penyata kedudukan kewangan pun dapat dibuat. Ini dia contoh 14 yang mana menghasilkan akaun untung rugi. Ni masa daripada maklumat ini dia ada bagi kita buku tunai, betul? Kita bila soalan periksa nanti, soalan SPM ke soalan apa-apa periksaan, dia bagi je kita menghadapi masalah tidak menyimpan rekod. Maksudnya itu adalah rekod tak lengkap ni. Tapi dia bagi kita buku tunai. Dia bagi je buku tunai, kita tak boleh guna kaedah perbandingan. Kita tahu lalu, ni kaedah analisis ni. Okey. Dari buku tunai ni kita akan analisis berapa akaun belum bayar, belum terima yang dah dibayar, berapa jualan tunai dia, berapa sewa diterima dia yang sepanjang tahun itu, ambilan dah dibuat berapa, beliannya berapa, belanjanya apa, akaun belum bayarnya bayar berapa dah. Sekarang duit dalam bank dia ada berapa dah, iaitu 29,500. Itu cerita dia. Boleh terima? Okey, so inilah awal tahun dia bagi berapa, akhir tahun dia bagi berapa. Okey,